الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Dan alhamdulillah yang dihormati seluruh warga masjid, wa imam, tuan bila, seluruh pihak pengurusan masjid, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya kita rakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita. Dan juga kita bersyukur masih lagi diberi kelapangan, kesihatan untuk sama-sama kita duduk dalam masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita nak menyambung balik bicara kita, muzakarah kita, perbincangan kita melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam kitab Umdatul Ahkam, karya ataupun karangan seorang ulama besar dalam ilmu hadis namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Mudah-mudahan himpunan-himpunan hadis yang beliau himpunkan ini beri manfaat kepada kita dengan cara kita mempelajarinya. InsyaAllah malam ini kita masuk kepada perbahasan bab yang baru, itu hadis-hadis yang berkait dengan babu fadlis salatil jama'ati wa wujubiha. Bab berkaitan dengan kelebihan sembahyang berjemaah dan kewajipannya. Jadi ada perbezaan hukum di kalangan ulama-ulama berkait dengan tuntutan sembahyang berjemaah ini. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mungkin kita biasa dengarlah hanya sunat saja. Sembahyang jemaah ni sunat sebab tu ramai tak mari. Sebenarnya di sana ada perbahasan yang panjang berkait dengan hukum sembahyang berjemaah ini, dan sebahagian daripada ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Maksudnya orang yang sembahyang di rumah itu belum lagi terlepas daripada tuntutan sembahyang berjemaah. Tuntutan sembahyang yang dituntut untuk dia buat, melainkan dia tunaikan secara berjemaah. Itu mengikut pandangan sebahagian daripada ulama, antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal, berdalilkan dalil-dalil hadis yang banyak daripada Nabi SAW tentang peri pentingnya. Cuma dalam mazhab kita ni agak ringan sikit lah. Dia ambil jalan pertengahan dan mengatakan hukum sembahyang berjemaah itu hanyalah tuntutan fardu kifayah. Maksudnya kalau ada orang buat, maka terlepaslah baki dosa bagi orang yang lain. Baik, hari ini kita nak masuk babul fadli salatil jama'ati wa wujubiha, bab kelebihan sembahyang berjemaah dan kewajipannya. Sebelum daripada ini kita baca dah bab berkait dengan qada'il fawaid wa tartibuha, hukum mengqadakan sembahyang dan juga hukum tertib qada sembahyang yang kita tinggal, berdalilkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Khandaq. Kalau tak ingat, kalau tak silaplah kita sebut dah sini, hadis yang ke muka surat apa cikgu? Tak jumpa. Muka surat 64. Okey. Bukan 64. Jauh dah tu 64. Muka surat muka surat 53 tu. Sebelum tu hadis daripada Jabir bin Abdullah menceritakan peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabat apabila terlepas sembahyang asar. Tak ada nak sembahyang asar, lalu Nabi SAW dan sahabat-sahabat qada. Dan cara Nabi SAW mengqadakan sembahyang dengan cara tertib. Maksudnya ditunaikan sembahyang asar dulu, baru dibuat sembahyang maghrib, dan dilakukan di dalam sembahyang maghrib. Jadi di sana ada perbahasan berkaitan dengan tertib ni perlu ataupun tidak perlu. Jadi pandangan Imam Syafi'i, tertib itu sunat. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tertib itu sunatlah, molek buat tertib.
melainkan kalau dhikul wakti, maksudnya melainkan kalau waktu tu sempit dah. Kalau sembahyang qada dulu saya terlepas juga sembahyang yang waktu itu, maka didahulukan sembahyang waktu daripada sembahyang qada. Kalau waktu itu masih lagi luas, maka tertib itu sunat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengqadakan sembahyang asar di dalam waktu maghrib. Nabi SAW buat sembahyang asar dulu, summa shalla ba'dahal maghrib, kemudian Nabi SAW sembahyang selepasnya sembahyang maghrib. Dan melalui hadis ini juga hukum mengqadakan sembahyang itu adalah wajib, tuntutan qada itu wajib. Maksudnya kalau ada sembahyang tertinggal sebelum daripada ni ala ketua ni baru teringat ke masjid ke surau, insahlah kita kira nak berubah, lalu kita teringat ni banyak sembahyang sebelum daripada ni yang kita tertinggal. Yang tertinggal itu wajib diganti, wajib diqada. Hutang dengan Allah Subhanahu wa taala wajib diqada. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin menyebut tentang pandangan seorang ulama namanya Imam Subki, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan boleh fidyah pada masalah sembahyang, sama macam masalah puasa, pada pandangan dia seorang, dan dia lakukan untuk ahli keluarga dia yang mati ada sembahyang yang tertinggal, lalu dia bayar fidyah satu sembahyang satu mud, mengikut pandangan Imam Subki. Imam Subki ulama besar dalam mazhab Syafi'i, walaupun pandangan dia itu pandangan yang tidak disokong oleh mana-mana ulama-ulama besar yang lain, tapi dia buat untuk diri dia dan keluarga dia. Kita nak fatwa tak boleh lah, cuma kalau kita nak amal, nak buat sebagaimana yang dia buat untuk diri kita, maka hukumnya boleh. Kalau ada sembahyang arwah yang pergi sebelum daripada kita, ada tinggal sembahyang, nak tolong ganti tak boleh, lalu kita bayarlah fidyah, ataupun kita bersedekah lah, mudah-mudahan hak dia tinggal itu tertampal dengan amalan sedekah dan juga sembahyang yang fidyah sembahyang yang kita buat. Satu sembahyang satu mud, macam puasa juga, sehari semut, satu mud lebih kurang 685 gram 685 gram beras, tak sampai sekilo lah. Kita bayar untuk menampung apa yang ditinggalkan oleh si mati daripada ibadat-ibadat sembahyang yang dia tak buat waktu dia hidup. Lepas tu kita ni kalau tinggal ni tak tahu nak kira banyak mana dah, lama kita tinggal sembahyang tak ingat berapa, maka kita kena qadarkan, kena takdirkan berapa yang kita tinggal itu, dan wajib kita qada. Kena qadarkan lah, tentukan berapa, ikut kiraan lah. Kita buat kira-kira. Difatwakan oleh, kalau tak silap lah, Dr. Zul Al-Bakri waktu dia jadi mufti dulu, dia sebut perlu ditakdirkan kepada tiga keadaan: paling banyak, paling sikit, dan kita ambil yang tengah-tengah. Kita takdir tinggal banyak mana, paling banyak lah, agak-agak tu paling banyak berapa, paling sikit berapa, lalu kita ambil yang pertengahan di antara banyak dan sedikit itu. Sembahyang yang kita tinggal untuk kita ganti. Dan ganti sembahyang ini mengikut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh kita buat sembahyang sunat selama mana ada sembahyang qada wajib yang belum kita tunaikan. Maksudnya ada lagi hak kita tinggal, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh ni ada tak buat lagi, tinggal. Kita tidak digalakkan pun untuk buat sembahyang sunat. Perhabis yang wajib itu lebih afdal berbanding dengan kita buat sembahyang sunat. Walaupun di sana ada pandangan ulama yang mengatakan boleh je sembahyang sunat, sebab dia ibadat yang mustaqillah, ibadat yang berbeza-beza, berasing-asingan, lalu boleh kita buat sembahyang sunat. Cuma yang lebih afdalnya kita sempurnakan dulu sembahyang-sembahyang qada yang kita tertinggal, sebelum daripada kita buat sembahyang sunat. Perumpamaan mudah beginilah, sembahyang yang wajib itu adalah asah, sembahyang sunat itu tampungan sahaja untuk kita jabarkan kekurangan yang ada dalam sembahyang wajib kita. Tiba-tiba yang asah tu tak ada pun, kita tak buat pun, macam mana nak tapung, tak ada benda nak tapung kat mana. Kita duk gaduh buat sembahyang sunat untuk tapung, benda nak tapung tu pun tak ada. Beli spare part kereta tak ada, tak pernah sabar lah. Beli resport apa semua, orang tanya pakar kereta apa awak, tak beli lagi kereta. Tu gila lah namanya. Maksudnya beli benda-benda yang furu'iyah ni, tapi kita tinggalkan benda yang asas. Lalu di sana ulama mengatakan yang wajib itu perlu ditunaikan dulu, perlu diganti dulu, barulah kita boleh buat sembahyang-sembahyang sunat yang lain.
bulan puasa kan, bulan puasa orang sembahyang tarawih 20 rakaat. Alangkah baiknya kalau kita ni hok tinggal sembahyang banyak ni, anak tua ni baru nak isah, waktu orang sembahyang tarawih tu kita sembahyang qada fardu kita, itu lebih baik. Tak sedap tak, sembahyang ni bukan atas sedap tak sedap, tidak, bukan ikut hawa nafsu kita. Ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ikut apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini kita nak masuk kepada perbahasan bab yang baru, bab berkait dengan kelebihan sembahyang berjemaah dan juga hukum wajibnya. Kitab kita ni muka surat, kitab Melayu kita ni lah muka surat 53, hadis yang ke-62. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Hadis yang ke, sebelum tu ada lagi hadis yang ke 62, hadis yang ke 62. An Ibnu Abdullah an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati, sembahyang berjemaah itu afdalu, lebih afdal, min salatil fazzi, daripada sembahyang berseorangan, bi 27 darajah, dengan 27 kali darjat. 27 kali darjat ni hadis yang kita biasa dengar adalah juga ada dalam kitab kita ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Ibnu Umar meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan sembahyang berjemaah dibandingkan dengan sembahyang secara berseorangan. Perbandingannya adalah 27 darjat lebihnya. Jadi secara zahir kita faham daripada hadis ini, secara zahir kita baca zahir itu kita nampak dah bahawasanya dibuat perbandingan di antara dua sembahyang ini menandakan sembahyang berseorangan juga sah. Sebab Nabi kata sembahyang jemaah 27, sembahyang seorang maksudnya ada pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang seorang ni boleh juga sembahyang, boleh menandakan di sana hukum sembahyang seorang adalah sah. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah pegang sembahyang seorang diri ni, sembahyang berseorangan, tidak sembahyang berjemaah ini hukumnya tetap dikira sah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perbandingan di antara sembahyang berjemaah dengan sembahyang tidak berjemaah. Walaupun jauhlah jurang perbezaan darjat dia itu terlalu jauh. Darjat bukan bermaksud sawab, bukan bermaksud pahala, tidak. Darjat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mana, setinggi mana Allah nak beri, terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggi mana kok sederajat ni? Lalu Nabi kata bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. 27, kiralah nilaian yang begitu besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada orang yang buat sembahyang secara berjemaah berbanding dengan sembahyang berseorangan rumah. Muka dia tak nampak pun di masjid, tak pernah nampak, tak pernah sabarlah duduk dalam kampung. Jadi ada kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang sembahyang berjemaah ini. Sebab itulah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i juga menyebut tentang hukum sunat muakkad, sunat yang dituntut untuk kita laksanakan. Kalau kampung tu tak ada seorang pun buat, fardu kifayah, tak ada seorang pun buat, maka menunggu bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab syiar-syiar agama ini tidak dizahirkan, tidak dijelaskan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Jadi kita alhamdulillah di antara ramai-ramai orang ada kampung kita ni, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunaikan hak sembahyang berjemaah. Mudah-mudahan dengan sebab kita buat ini terlepas dosa-dosa kepada orang yang lain, ada jasa kita kepada orang lain. Baik, itu hadis yang pertama dalam bab ni. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yakhruju illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah
wa khutta anhu biha khati'ah fa iza shalla lam tazilil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tazara as-salah. Muttafaqun alaihi wa lafzu lil Bukhari. Daripada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang lelaki fil jamaati secara berjemaah digandakan di atas sembahyangnya di rumahnya, maksudnya sembahyang seorang diri, wa fi suqihi, dan di pasarnya, di tempat kerjanya, 25 dhi'fah, 25 gandaan. Dan demikian itu sesungguhnya apabila dia berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid dan tidak keluar melainkan tujuannya untuk sembahyang, tidak melangkah satu langkah melainkan diangkat baginya satu darjat, digugurkan dengannya satu dosa. Apabila dia sembahyang, sentiasa malaikat itu berselawat ke atasnya selama mana dia duduk di dalam musallanya. Apa kata malaikat? Malaikat kata, Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunlah dosanya, ya Allah, rahmatilahnya. Wala yazalu fi salatin, dan sentiasa dia dalam keadaan sembahyang, mantazara salah, selama mana dia menunggu sembahyang. Hadis muttafaqun alaihi, hadis Bukhari Muslim. Cuma lafaz ini lafaz daripada Imam Bukhari. Abdurrahman bin Sakhrin, Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhrin, riwayatkan satu hadis yang hampir sama dengan hadis yang kita baca tadi daripada Abdullah ibnu Umar. Cuma ada sedikit perbezaan dari sudut nilaian gandaan yang Allah nak gandakan berbanding dengan yang disebut tadi. Yang sebut mula-mula tadi 27. Dalam hadis yang kedua ni dia sebut 25 dhi'fa, 25 kali ganda. Jadi nampak seolah-olah ada tanakut, ada pertembungan. Sekata 27, sekata 25 hak pada ni. Jadi bilangan yang sedikit itu mengikut pandangan ulama, bilangan yang sedikit itu tidak menafikan bilangan yang banyak. Bilangan yang sedikit itu tidak menafikan bilangan yang banyak. Selama mana kita boleh gabung maksud di antara dua hadis, maka wajib kita gabung. Jadi lagu mana kita nak gabung, kita gabunglah. Sembahyang berjemaah itu digandakan daripada sembahyang berseorangan di antara darjatnya 25 ke 27 darjat. Itu kita nak memahami hadis. Kalau boleh digabungkan di antara kedua hadis, wajib digabungkan. Jadi balasan yang Allah nak balas di antara 25 darjat sehinggalah 27 darjat, terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak boleh 25 ni setara mana kena buat. Lalu Abu Hurairah menjelaskan secara jelas, bukan saja-saja mari dak, ada kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iza tawaddaa, apabila dia ambil air sembahyang, fa ahsanal wudu'a, hendaklah dia memperelokkan wuduknya. Tu syarat yang pertama. Maksudnya kuncinya duduk pada wuduk. At-taharatu miftahus salah. Taharah itu kunci kepada sembahyang. Kunci tak betul, ejah kok mana, joloklah kok mana tak terbuka pintu, kunci salah. Begitu juga sembahyang. Nak masuk dalam sembahyang kena taharah yang betul. Taharah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Quran, fa ahsan, maka perelokkanlah wuduk dengan cara wuduk yang paling baik, bukan cicah-cicah saja, tidak. Sebab di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam kitab ni, disebut dalam babut taharah, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dalam api neraka. Tumit yang macam mana? Yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai wail. Wail itu maksudnya celaka, ataupun diterjemahkan juga wail tu dengan maksud satu wadi fi jahannam, satu lembah di dalam neraka. Orang yang aqab, orang yang basuh tumit tak rata. Tumit dia alih belakang, dia buka paik, dia cucuk ke atas. Jadi tak kena lah bawah ni. Dia pakai layu gitu je kaki, dia ambil air sembahyang. Maka Nabi kata orang lagu ni wailun lil aqabi minan nar, sebab dia tidak memperelokkan air sembahyangnya. Macam mana dia nak masuk dalam sembahyang. Syarat kepada sahnya sembahyang itu, salah satu daripadanya adalah dengan kita duduk dalam keadaan tidak berhadas
selama mana tak sempurna wuduk, maka hadas itu tidak terangkat. Duduk dalam keadaan hadas, dah hadas tu apa dia hadas? Amrun i'tibari, barang tak nampak hadas ni, barang tak nampak bukan nampak tadahi hadas, tak, benda yang tak nampak. Tapi ada cara untuk menghilangkannya dengan cara kita ambil wuduk kalau hadas kecil, mandi wajib kalau hadas yang besar. Jadi kena perhati molek. Fa'ahsan al-wuduk. Di dalam wuduk dia ada komponen-komponen yang kita kena buat. Ada hak wajibnya, ada hak sunat, ada hak sunatnya, ada wajib, ada hak sunat. Bukan semua wajib lah. Ada sebahagian wajib, sebahagian sunat. Dalam Al-Quran sebut 5. Wa iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, sampai akhir ayat. Kalau mu nak semayang, basuh muka, basuh tangan, sapu siku, sapu kepala, basuh kaki. Itu disebut dalam Al-Quran. Sebut dalam Al-Quran apa? Dalam hadis dikeluarkan daripada hadis ada 2. Satu, niat. Innamal a'malu binniyat, kena ada niat. Yang kedua, tertib. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulakan dengan apa yang Allah SWT mulakan dengannya. Maksudnya Allah sebut basuh muka dulu. Jadi kena start basuh muka dulu. Dan selain daripada 6 ni, ada lagi benda-benda lain yang kita perlu buat untuk membuatkan wuduk kita itu sempurna. Yang sunat-sunatnya, maghmadah, maghmasah, istinsyak, masuk air dalam hidung, qomo, apa lagi, banyak lagi lah, sapu telinga. Dan perkara-perkara itu adalah tuntutan yang dituntut untuk menyempurnakan wuduk yang kita buat. Baik, fa'ahsanal wudu'ah, ihsan pada masalah wuduk. Ihsan ni buat comel lah, buat sungguh-sungguh. Dan tuntutan ibadat dengan ihsan ini banyak. Semua ibadat dituntut kita buat secara ihsan. Sebab itulah ketika Jibril datang bertemu dengan Nabi SAW, di dalam peristiwa rukun iman, rukun Islam, seorang lelaki datang jumpa dengan Nabi, tanya tentang Islam, tanya tentang iman. Yang ketiga dia tanya tentang ihsan. Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat, bainama nahnul julusa inda Rasulillah, sahabat cerita ketika dia duduk dengan Umar bin Al-Khattab, cerita dalam hadis yang panjang. Tiba-tiba dia duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang seseorang yang tak kenal, siapa pun tak kenal. Seorang lelaki masuk duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya tentang beberapa perkara. Salah satu daripadanya adalah ihsan. Sebab itulah segala ibadat yang kita buat kena ada ihsan. Nak sembelih ni musim-musim raya ataupun bukan musim raya lah, kita sembelih binatang nak makan. Setiap hari ni kita sembelih. Sembelih ni bunuh lah, barang-barang berat lah. Maksudnya kita nak bunuh binatang. Lalu Nabi ajar fa'ahsinul qitlah, perelokkanlah. Ihsan pada qitlah, ihsan pada bunuh itu. Fa iza zabahtum fa'ahsinul qitlah, apabila kamu sembelih hendaklah kamu perelokkan sembelih itu, comel, buat molek. Cara lagu mana? Lalu Nabi pun ajar, falyuhidda ahadukum syafratahu waliyurih zabihatahu. Nabi pun ajar, pertajamkanlah seseorang kamu pisau-pisaunya nak sembelih ni. Jangan bahang gaji dok, biar tajam sekaligus je. Waliyurih zabihatah, dan perehakkanlah binatang itu. Binatang kamu sudah sembelih, ikat kemah kemih ni, sudah sembelih kena buka. Orang tua-tua ajar kan, suruh buka ikat tu. Dia nak tendasah ke, dia nak buat, nak pelepah, supaya dia rehat. Itu Nabi SAW ajar tentang ihsan. Soh kita nak buat lagu mana pun putus kok ni soh lah, putus dua agak soh sembelih. Buat lagu mana, hatta disebut kalau ke aku atas ni pun soh kan, ke aku atas ni soh sembelih. Tapi tak ada ihsan. Dituntut untuk kita ada ihsan, dengan ada peri-peri kemanusiaan tu adalah. Baik, itu yang pertama, syarat yang pertama nak dapat ni lah, nak dapat darjah ni. Syarat yang kedua, Abdurrahman bin Sakhrin Abu Hurairah ini menyebut dalam hadis ni, dia kata orang yang keluar dan ke masjid itu tak ada tujuan lain dah, semata-mata nak pergi semayang. Ikhlas lah, ikhlas kerana Allah SWT untuk pergi semayang. Kharaja ilal masjid la yakhrujuhu illa salah, dia tak keluar tadi melainkan nak pergi semayang. Tu ke masjid, bukan berbetulan dok lah, memang dia memang rutin dia dah mari masjid, nak mari semayang berjemaah. Orang lagu ni lah yang layak dapat darjat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu langkah-langkah dia itu dapat
dapat pahala, langkah-langkah dia itu juga gugur dosa. Dan malaikat akan sentiasa berselawat kepadanya. Doa daripada malaikat minta keampunan tu selawat. Selawat daripada malaikat maghfirah, maksudnya keampun, minta ampun. Malaikat tolong doa kepada kita. Malaikat kata apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Tak ada lah paling hebat doa daripada malaikat. Dan selama mana dia menunggu sembahyang, maka dia dapat pahala sembahyang. Selama mana dia tak sembahyang lagi, mari tunggu nak sembahyang, selama itulah dia dapat pahala orang yang sembahyang. Benda yang ringan tapi balasan yang Allah SWT nak beri terlalu besar. Fadilat ini sah untuk mendapatkannya adalah dilakukan di masjid ataupun di musalla. Banyak kelebihan. Jadi masjid ini boleh i'tikaf, boleh sembahyang tahiyatul masjid, banyak benda yang kita boleh buat. Lalu kita patut syukurlah dengan kurniaan, taufik dan inayah daripada Allah SWT yang memungkinkan kita untuk mari ke masjid, berbanding dengan orang-orang yang lain. Musim Covid memang tak mari dah. Musim Covid. Sebelum Covid tak mari, selepas Covid tak mari, tak mari, apakah tak mari dah lah. Jadi kita biar konsisten, maksudnya kita biar istiqamah. Mudah-mudahan kita yang Allah SWT pilih ini dapat daim berterusan dalam apa yang kita buat ini. Baik. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang kita boleh ambil daripada hadis? Yang pertama, fadilatu salatul jamaati fil masjid wa mudha'ifatiha. Kelebihan sembahyang berjemaah di masjid, wa mudha'ifatuha, dan gandaan-gandaan yang Allah SWT nak beri. Yang kedua, an-naqsu fi salatil munfarid, kekurangan pada sembahyang berseorangan. Wa ta'akhkharaha fi fadli an salatil jamaah, dan kekurangannya pada kelebihan berbanding dengan sembahyang berjemaah. Annal jama'ata laysat syartan lis-salah, sembahyang berjemaah itu bukan syarat sah bagi sembahyang, bukan. Cuma kelebihannya begitu tinggi nak banding dengan sembahyang berseorangan. Sembahyang berseorangan tetap sah, tetapi sembahyang berjemaah itu lebih baik, lebih afdal daripadanya. Dia kata anna kull hadha al-fadl min raf'atid darajat wa khuttil khataya wa istighfaril malaikah. Dia kata semua kelebihan yang Allah SWT nak beri dalam hadis ini, duduknya kat mana? Sama ada angkat darjat, sama ada hapus dosa, sama ada dapat istighfar malaikat. Duduknya pada mutarattibun ala ihsanil wudu. Maksudnya duduknya, kuncinya adalah duduk pada air sembahyang yang sempurna. Nak dapat awak disebut tadi, kuncinya adalah duduk pada air sembahyang yang sempurna. Lagi wal khuruji minal masjid, dan keluar ke masjid tadi li qasdis salah bi niyatil khalisah, keluar ke sembahyang itu, keluar nak pergi sembahyang itu dengan niat yang ikhlas. Kita mari masjid ni, niat kita niat yang betul benar kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, baru layak dapat apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zahir hadis kita sebut zahir lah ni. Kalau zahir hadis tak ada. Kalau zahir hadis tak ada lah, tak ambil sembahyang di rumah, mari masjid, tapi tak ambil sembahyang di rumah, ambil sembahyang di masjid. Kan, lepas tu lakon-lakon kita tu kira ke tak? Kalau ikut zahir hadis tak. Kalau ikut zahir hadis tak lah. Tapi payah nak ambil sembahyang di rumah ni, payah. Setuh dengan bini apa semua. Takut terbatal, takut itu, takut ini. Mudah-mudahan. Cuma zahir hadis kita sebut tak ada lah fadilat tu. Zahir hadis tak ada. Langkah-langkah kita tak diangkat darjat, langkah-langkah kita itu tidak gugur dosa pada zahir hadis. Tapi kita minta lah, mudah-mudahan walaupun ambil air sembahyang di masjid, walaupun ambil air sembahyang di surga, mudah-mudahan Allah beri juga darjat ataupun balasan-balasan yang janjikan dengan balasan yang sama. Cuma hak paling boleh ambil rumah, ambil rumah air sembahyang. Apa kena ambil rumah ni? Sebab air sembahyang di masjid ma'usabil, nama dia air sabil, air wakah, air sabil.
Apabila air sabil ni dia kena ada adab-adab menggunakan air sabil. Dia kena beradab ni guna air sabil. Air yang orang wakafkan untuk orang ramah. Lalu kalau kita nak guna, kita kena beradab. Sebab itulah ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum harus kita menggunakan air yang diwakafkan di masjid. Oh, kalau israf ni berlaku pembaziran. Kita guna tu salah guna lebih, maka guna kita tu boleh jadi haram dah. Boleh jadi haram dengan sebab kita guna sehingga berlaku pembaziran. Nak ambil wuduk sempurna tapi perbuatan itu haram. Jadi nak mengelak daripada benda-benda itu, lebih baik ambil rumah lah, air semayang air kita sendiri, air kita bayar. Air orang wakaf di masjid ni dia ada hukum. Mak usabil ni, contohlah kalau ada orang mari letak kawi sini, ada tak kawi belakang masjid kita ada kan? Ada orang mari letak air kawi, tu air sabil li syurbi dia panggil, air yang diwakafkan untuk minum. Maka dia hanya untuk minum, tak boleh nak buat benda lain, tak boleh. Lepas tu dia untuk minum di situ, maksudnya di masjid lah. Dah air tak ada, rumah tak ada peti kosok bakar, tak ada air sejuk. Malam-malam mari bahan air kawi masjid, bawa balik. Haram hukum dia, bawa balik. Ataupun musim-musim panas ni, nak ambil air semayang bawah tu panas tak sedap, pergi bahan air semayang air kawi sejuk sikit, hukumnya haram. Rutin orang Melayu ni, orang Melayu apabila beli kereta baru ke, naik rumah baru ke, dia buat benda apa? Dia buat lah, dia basuh kereta dengan 7 kolor. Ni orang Melayu lah, orang Melayu dia basuh kereta dengan 7 kolor masjid kan, capur kolor nu. Betul lah, betul. Kata biasa buat. Patut accident. Orang kita lah, dia buat adat-adat dia. Kita kata bukan hukum, adat dia. Dia nak semayang ajak ni, ambil air 7 kolor buat basuh kereta. Dia ambil air kolor masjid buat balik basuh kereta. Apa hukum dia? Hukumnya haram. Melainkan ada kebenaran. Kena minta izin air orang tu kan. Kena minta izin. Nak minta izin dengan siapa? Dengan tiang masjid? Bukan. Masjid dia ada pengurusan dia. Pihak pengurusan masjid lah. Nak minta izin. Orang masjid kata kena bayar 50 ya, bayar lah. Buat lagu mana dah. Walaupun air kolor. Jangan tak lewat main-main maksudnya. Sebab itulah Nabi suruh ambil semayang rumah senang. Tak kait dengan orang. Bila di masjid ni banyak kaitan. Aku air kawi bawa balik rumah tak boleh tak boleh. Sekali mari sebotol bawa balik. Balik minum rumah. Cikgu, mana cikgu? Kena minta izin. Hak masjid kena minta izin lah, hak masjid. Cuma kalau buah-buahan, pokok tu masuk pokok bunga, daun bidara, daun bidara mati. Kalau masjid benar secara umum dah, memang kalau mati mari ambil daun sini lah, orang mati. Maka kalau masjid dah istihar benar secara umum, maka tak ada masalah lah, boleh. Kalau pokok bunga-bunga masjid, guna duit masjid beli buat hiasan, kita mari kerak ambil tok rumah kita, tu tak boleh lah. Kalau buah-buahan, ada nampak banyak belakang pelang lah apalah kan, adalah kawasan masjid, okey, nyor ke pelang ke kawasan masjid, boleh tak nak ambil? Buah-buahan boleh ambil untuk makan, tak boleh ambil untuk jual. Ambil sekadar untuk makan kalau tanah wakaf. Ni kita balik buat jeguk, kenapa tu dia panggil soh jual tepi jalan trafik light ya. Jeguk sampai kita jual bahan di pelang masjid, pelang wakaf tak kubur. Tak boleh. Makan boleh, sekadar untuk makan kita. Tak boleh untuk jual. Dah makan tak akan 3 kilo buat balik nak makan tak. Masuk sekadar-kadar lah. Sebab dia milik orang ramai. Boleh boleh ambil, tak ada masalah. Nak makan, kalau lok baja tanah jadi jatuh gitu, jadi baja je, baik ambil makan, boleh makan. Cuma kita sebut setiap tempat tu dia ada penjaga dia lah. Bukan lepas gitu tak, dia ada penjaga. Masjid pun ada penjaga dia. Siapa penjaga dia? Ada tok imam, ada tok bila, ada pengurusi, ada apa. Kena minta izin, kena tanya baru boleh guna benda-benda yang ada dalam masjid. Bayang kelima, annalil muntaziri salati sawaba man huwa fis salah. Orang-orang yang menunggu dalam sembahyang, orang-orang yang menunggu sembahyang,
Kita mari ni awal macam kita ni lah, tunggu nak sembahyang isyak, mari sembahyang maghrib, kita pun tak balik lagi, tunggu nak sembahyang isyak. Selama mana kita duduk dan menunggu ini, maka pahalanya dapat pahala macam orang sedang sembahyang. Sebab Nabi kata orang yang duduk tunggu dalam musalla tu, maka dia akan dapat pahala sebagaimana pahala orang yang sembahyang. Apatah lagi kita tunggu ni sambil kita mendengar, sambil kita belajar, itu lebih utamalah, lebih dituntut untuk kita buat. Dan mudah-mudahan selama mana kita duduk ini, kita dapat doa daripada malaikat dan kita diberi pahala oleh Allah SWT dengan pahala sembahyang. Baik, hadis yang terakhir dalam bab kita ni, hadis yang berkait dengan hukum. Nabi SAW sebut melalui riwayat Abu Hurairah juga. Riwayat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin, kata Rasulullah SAW, asqalus salatu alal munafikin, seberat-berat sembahyang ke atas orang munafik. Salatul isya' salatul fajri, sembahyang isya', sembahyang subuh. Sembahyang subuh dia ada 3 nama, kita sebut dah. Salatul fajri, kadang-kadang kita dengar salatul fajri, kadang-kadang kita dengar salatul subhi, kadang-kadang kita dengar salatul ghadai. Maksudnya 3 nama ini untuk sembahyang subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwah, kalaulah mereka mengetahui apa yang ada di dalam keduanya, nescaya mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Maksudnya kelebihan-kelebihan yang besar yang ada pada sembahyang subuh, sembahyang isyak, kalau tahu kelebihan-kelebihannya, nescaya tak orok lagu mana, tak cekak lagu mana, letih lagu mana pun, dia akan datang juga nak sembahyang subuh dan isyak walau dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu, dan aku hamam ni aku nak ada himmah nak buat. Nabi kata walaqad hamamtu, dan sesungguhnya aku bertekad, hamam, an amara bis salati fatuqama summa amara rajulan fa yusalli bin nas, bahawa menyuruh dengan sembahyang lalu didirikan, kemudian aku suruh seorang lelaki menjadi imam sembahyang dengan manusia. Summa antalik fi rijalin, kemudian aku pergi dengan beberapa orang lelaki, ma'ahum huzamun, bersama mereka itu huzam ni obor kemudian dipanggil obor api atas. Kayu ada api atas tu, obor lah kita panggil kan, panggil benda mangga kemudian letak api tu. Bersama dengan mereka itu bawa obor tu, min hatabin, daripada kayu, ila qaumin, kepada satu kaum, la yashhaduna salah, yang tidak mari sembahyang, fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar, saya aku akan bakar rumah-rumah mereka itu dengan api. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Bukan Nabi nak buat dia, Nabi nak hemo, tak buat tapi nak buat kalau boleh. Tu maksudnya. Kalau boleh ni hok tak mari ni aku nak pergi bakar rumah. Tu setara tu Nabi marah orang hok tak mari semayang. Tu bukan kata Nabi nak pergi bakar rumah zalim. No, bukan. Cuma nak ceritanya, nak Nabi kata ni hok tak mari ni kalau boleh nak pergi bakar rumah ni. Jenis tidur tak bangun ni. Jenis tidur tak bangun subuh tak mari semayang isyak ni. Nabi kata kalau boleh nak suruh orang lain jadi imam, aku nak ajak berapa orang ni nak pergi bakar rumah orang yang tak mari semayang ni. Sampai tahap tu. Sebab itulah Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan hukum hari semayang berjemaah ni hukumnya wajib, tetapi semayang seorang itu sah masih lagi belum lepas daripada tanggung kepala bahu dia lah. Tak lepas lagi, masih lagi dikira berdosa mengikut pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Berdalilkan dalil ni lah, dalil ni kuat. Nabi SAW marah kepada orang yang tidak mari semayang berjemaah, walaupun dia kata sah semayang seorang, tapi hukumnya tetaplah masih lagi berdosa mengikut pandangan Imam Ahmad. Kita nak tengok perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama. Ikhtilaful ulama, perbezaan pandangan ulama fi hukmi salatil jamaah, pada menghukumkan sembahyang berjemaah. Fazahabat ta'ifatun minal hanafiyyati wal malikiyyati wasyafi'iyyah ila annaha sunnatun mu'akkadah. Mazhab, satu golongan dalam mazhab Hanafi, mazhab paling tua sekali mazhab Hanafi, nama imamnya Imam Nu'man bin Sabit, mazhab Hanafi. Waktu dia mati tahun 150, waktu tahun itu juga lahirnya Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i ni tak dah lah dengan Imam Hanafi, jauh.
waktu tahun kematian Imam Hanafi, maka lahirlah Imam Syafi'i. Begitu juga mazhab Maliki, begitu juga mazhab Syafi'i mengatakan annaha sunnatun muakkadatun, sesungguhnya sembahyang berjemaah itu hukumnya sunnatun muakkadatun, sunat yang dituntut. Wa zahabat ta'ifatun ukhra min haula'i ila annaha fardul kifayah, dan satu golongan daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i juga, dia ada dua side lah. Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i ini dia ada dua golongan ulama. Satu kata sunat muakkad, satu lagi kata fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya kalau tak buat belaka, dosa belaka. Kalau buat sebahagian, maka gugur dosa daripada yang lain, itu maksudnya. Wa zahaba Imamul Ahmad, dan berpandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, wa atba'uhu, dan pengikut-pengikutnya, wa ahlul hadis, dan ulama-ulama ahli hadis, ila anha fardu ain, kepada sesungguhnya sembahyang berjemaah itu hukumnya fardu ain. Fardu ain ini maksudnya wajib atas individu. Tak sembahyang jemaah hukumnya dosa. Wa balaghat zahiriyah, dan berpandangan oleh mazhab Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri, mazhab yang terkeluar daripada mazhab Pak, dia lah mazhab yang lain, keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, namanya mazhab Zahiriyah. Imam Daud Az-Zahiri, fazahabu, maka dia berpandangan ila annahu, kepada bahawasanya syartun, sembahyang berjemaah itu menjadi syarat li sihhatis salah, untuk sahnya sembahyang. Sembahyang seorang tak sah, sembahyang berjemaah itu sah mengikut pandangan Imam Daud Az-Zahiri. Dalam mazhab dia lah mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri, dia kata kalau sembahyang seorang tak sah, sembahyang berjemaah juga hak kena buat. Itu perbezaan pandangan berkait dengan hukum sembahyang berjemaah. Kalau kita ambil hak Syafi'i, ada dua lah, sunat muakkad ataupun fardu kifayah. Oleh kerana di sana ada perbezaan pandangan ulama, keluar daripada perbezaan itu adalah sunat dituntut, maka marilah sembahyang berjemaah di masjid. Itulah yang paling aula. Wallahu alam. Ada soalan? Kita tutup, kita berhenti ke habis bab ni. InsyaAllah akan datang kita masuk bab yang baru. Dalam kitab kita ni dia ada bab hudurun nisa'il masjid, bab berkait dengan orang puang mari masjid. Boleh tak orang puang mari masjid sembahyang berjemaah? Tadi kita sebut sembahyang berjemaah, boleh tak orang puang nak mari sembahyang berjemaah di masjid? Ada hadis daripada Nabi SAW, dan ada bab dalam perbahasan kitab kita inilah. Ada soalan? Hadis yang pertama kita baca tadi, hadis yang pertama secara umum dia sebut. Hadis yang kedua dia sebut secara detail sikit, terang-terangan. Lagu mana nak dapat darjah? Ada guideline yang dia beri. Maksudnya kalau kita kurang daripada guideline yang kita capai tu, maka darjat kita akan berkurang dari sudut darjat. Kita mari sembahyang di masjid ni banyaklah kelebihan-kelebihannya, antaranya kelebihan soft pertama lebih nak banding dengan soft kedua, soft sebelah kanan lebih berbanding soft sebelah kiri. Orang duduk belakang imam lebih daripada orang yang lain, orang yang dan safwatus salah, ataupun orang yang dan takbir dengan tu imam. Dia mari awal, dia dan takbir, tu imam Allahu Akbar, dia pun dan takbir lalu, dipanggil safwatus salah, parti semayang. Nabi sebut dalam hadis safwatus salah takbiratul ulama al-imam, parti sembahyang itu orang yang dan takbir pertama bersama imam. Dia mari awal, dia dan takbir dengan tu imam, maka itu dapat kelebihan berbanding dengan orang yang mari lambat. Okey, maksudnya kelebihan-kelebihan itu duduk di situ. Kurang pada kelebihan, kurang pada apa yang kita buat tu, maka kuranglah darjat yang kita dapat. Itu dari sudut detail yalah. Dan separuh mungkin kekurangan itu akan ada. Tak boleh penuh 27, tak boleh penuh 25 lah. Maksudnya mungkin boleh belah-belah, mungkin boleh 10. Itu kerja Allah SWT dah. Kita tak nak cerita bab pahala. Tu hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dia suruh mari awal lah masjid, mudah-mudah cerita dia suruh mari awal masjid. Kalau masjid ni boleh tahan sebab ada dah tu imam, ada dah tu bilal. Kalau jenis surah-surah tamah ni, tunggu orang komak baru pergi. Kalau pergi awal aku jadi tu
Tok Imam, aku kena jadi Tok Imam. Orang jenis duduk surah-surah taman ni, kalau pergi pun pakai baju t-shirt. Pakai baju bola, pakai baju t-shirt. Kalau pakai piah, pakai baju Melayu ni, confirm nak jadi Tok Imam. Tu takutnya nak jadi Tok Imam tu. Kalau surah-surah yang tak ada imam tetap lah kita di masjid, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma walhamdulillahi rabbil alamin.